Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bertemu. Jadi kita sambung hadis qudusi kita. Kita berhenti di hadis, belum habis lagi huraian hadis kursi ni. Hadis yang mana permulaan dia Allah Ta'ala sebut, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hamba aku, sesungguhnya aku haramkan ke atas diriku kezaliman, dan aku jadikan kezaliman itu sesama kamu juga haram. Panjang hadis dia. Jadi kita berhenti di huraian dia. Di bawah huraian iftiqarul khalqi ila Allah, yakni seluruh makhluk semua berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua, para malaikat, manusia, jin, haiwan, semua sama. Manusia ni sangat iftiqar kepada Allah, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok kitab dia. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata mengarang. Kemudian Allah menjelaskan bahawasanya semua makhluk sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari kebaikan dan dalam menolak kemudaratan, sama ada dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Dan sesungguhnya manusia ni, seluruh makhluk, tidak menguasai diri mereka walaupun sedikit. Fal hidayah minallah, petunjuk daripada Allah. Hidayah, petunjuk untuk kita melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya sebut kat tuan-tuan, hidayah memang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tak dapat hidayah sehingga dia tak boleh nak beramal, tak boleh nak main sembahyang, tak boleh beribadah. Tapi bukan salah Allah, salah dia, tuan-tuan. Hidayah memang milik Allah, tapi Allah berikan pada orang yang berusaha ke arah dia. Siapa yang berusaha mencari hidayah, Allah Taala berikan. Kita adalah makhluk yang diberi akal dan usaha, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh berfikir dan tuan-tuan boleh berusaha. Siapa yang dia tahu mengaji ni baik, dia main mengaji. Dia tahu baca Quran tu baik, dia baca Quran. Kalau dia berusaha, tuan-tuan, Allah beri hidayah. Hidayah memang daripada Allah, tapi Allah berikan pada orang yang mencari. Sebab tu dalam Quran sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang berusaha pada kami, yakni bermujahadah dalam mencari petunjuk, Allah Ta'ala akan berikan dia hidayah dan jalan ke syurga. Hidayah daripada Allah. Tapi tuan-tuan boleh dapat, dia boleh dapat. Tuan-tuan berusaha, Allah Ta'ala bagi buah sawit atas pokok. Tuan-tuan boleh dapat? Boleh, tuan-tuan pergi kahit. Hidayah tuan-tuan boleh dapat, tuan-tuan kena pergi cari, itu saja. Hidayah daripada Allah. Wa rizqu biyadillah, dan rezeki daripada Allah. Boleh dapat tak tuan-tuan? Boleh. Tapi bukan duduk saja bekerja. Hatta orang yang bukan Islam pun, dia kaya miskin, Allah yang bagi rezeki, tapi hakikatnya rezeki daripada Allah. Nah, rezeki daripada Allah. Sebuah negara yang maju penuh kekayaan bila-bila boleh hilang. Macam Ukraine, hebat, kaya. Sekali perang, ramai yang mati, pekerjaan hilang. Sebab tu rezeki, hatta orang bukan Islam pun, Allah yang bagi rezeki. Tapi usaha kena, usaha memang kena. Dalam Quran sebut wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang binatang yang melata di atas muka bumi melainkan Allah yang bagi rezeki. Semua termasuk binatang. Tapi binatang berusaha, tuan, berusaha. Lembu berusaha, tuan, dia tak ada tidurnya, dia kena bangun juga pergi merangkuk rumput. Semut tak pernah rehat. Tuan tengok semut mana pernah rehat? Allah jamin rezeki semut. Tapi iyalah, memang Allah jadikan manusia ni bekerja, bukan duduk saja. Semut kerja tak berhenti. Walaupun Allah jamin rezeki dia, ya, rezeki tu Allah Ta'ala bagi melalui usaha. Allah Ta'ala perintahkan kita usaha mencari rezeki, dan melalui itu Allah Ta'ala bagi. Tapi semata-mata usaha boleh tak? Semata-mata usaha tak boleh kalau Allah Ta'ala tak bagi. Jadi daripada manusia kena berusaha, daripada Allah Ta'ala yang bagi. Tapi usaha tu kena. Baik, kemudian rezeki di sisi Allah Ta'ala yang bagi, tapi usaha kena. Semua orang tahu.
Sebab tu orang berusaha cari rezeki, dan dia yakin rezeki daripada Allah, tapi usaha kena. Sebab usaha itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian wal maghfirah min indillah, dan pengampunan daripada Allah. Pengampunan daripada Allah, tapi kena usaha minta ampun. Kena usaha minta ampun, kena usaha beramal, beribadah tuan-tuan, baru mendapat maghfirah. Pendek kata, apa saja yang kita nak dalam dunia ni kena usaha tuan-tuan. Itu sunnatullah. Allah Ta'ala suruh berusaha. Seluruh binatang yang ada atas muka bumi ni tak ada yang duduk saja. Tuan-tuan tengok National Geography, bagaimana singa nak dapat makanan, bukan main susah lagi. Cetah nak dapat makanan ni bukan main susah lagi. Takkan kita manusia ni duduk saja tuan-tuan. Gitu sunnatullah. Itulah peraturan yang Allah jadikan pada makhluk dia, begitu. Yang bernama makhluk, sama ada manusia, jin dan haiwan. Kemudian pengampunan daripada Allah. Barang siapa yang tidak mendapat petunjuk dan tidak mendapat rezeki, maka dia memang, kalau Allah Ta'ala tak bagi, dia memang tak dapat. Pasal Allah Ta'ala tak bagi, dia tak usaha. Itu je lah, tak usaha di jalan yang benar. Siapa yang Allah Ta'ala tak memberikan pengampunan padanya, maka dia akan binasa. Kemudian maka Allah SWT cinta kepada hambanya yang sentiasa berdoa kepadanya dalam segenap urusan agama dan dunianya. Allah Ta'ala suka. Apa saja dalam urusan kita, minta pada Allah. Minta pada Allah. Sama ada urusan dunia ataupun urusan agama ataupun urusan dunia. Urusan agama ni apa? Kita minta petunjuk, kita minta pengampunan, kita minta berkat. Urusan ni kita minta afiah, afwa wal afiyah, kita minta syurga. Itu urusan dunia, urusan agama. Kalau urusan dunia ni pula, urusan dunia macam-macam. Minta ditambahkan rezeki, minta kesihatan tubuh badan, minta anak berjaya SPM, minta dapat pekerjaan yang baik, macam-macam. Sama ada urusan agama ataupun urusan dunia, Allah Ta'ala suka seorang hamba yang sentiasa berdoa pada Allah. Doa, minta pada Allah. Baik. Min ta'am, daripada makanan. Ini dunia. Tak ada makan, minta pada Allah. Wa syarab, dan minuman. Wa kiswah, dan pakaian. Tak ada baju, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ghairi dhalik, dan yang selain daripada itu. Kama yas'alunahu hidayah wal maghfirah, seperti mana kita minta pada Allah petunjuk dan pengampunan. Pendek kata tuan-tuan nak dapat petunjuk dan pengampunan, tuan-tuan kena berusaha dan berdoa. Tuan-tuan nak dapat makanan, minuman, pakaian, tuan-tuan kena berdoa, berusaha. Dua-dua itu kena ada. Usaha tetap kena ada. Baik, kemudian kerana Allah Ta'ala yang suruh berusaha, Allah Ta'ala suruh kita berusaha, dan Allah berikan. Dengan berusaha, tuan-tuan dapat dua. Tuan-tuan berusaha mencari rezeki, tuan-tuan dapat rezeki, dan tuan-tuan dapat pahala. Macam tu. Tuan-tuan nak sihat, tuan-tuan doa, dapat pahala. Dan tuan-tuan makan ubat, dapat pahala lagi. Makan ubat, dapat pahala. Siapa yang sakit, makan ubat, dapat pahala. Ikut pendapat jumhur ulama. Sebagai ulama kata, sakit wajib makan ubat, wajib. Kalau tidak, dia merosakkan badan dia. Pandangan yang sederhana, dia kata sunat. Jadi kita ambil tengah-tengah lah tuan-tuan. Kita ambil tengah-tengah, sunat lah tuan-tuan. Sakit, sunat tuan-tuan berubat. Pasal apa sunat? Ialah tuan-tuan sihat, tuan-tuan boleh baca Quran. Tuan-tuan sihat, tuan-tuan boleh main masjid. Ini gaut, tak nak makan ubat, nak main masjid macam mana? Kaki tak boleh jalan, sakit, makan ubat. Gaut hilang, boleh sembahyang berdiri, boleh main masjid. Sunat makan ubat. Dapat pahala tuan-tuan. Baik, dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yas'alu ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi idzan qata'. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya. Baik, makna dia apa? Hendaklah kamu semua ni, kata Nabi SAW, hendaklah kamu semua ni sentiasa berdoa pada Allah, sentiasa meminta pada Allah, hajatahu kullaha, semua hajat dia. Hendaklah kamu semua ni minta pada Allah dalam segenap hajat dia. Minta pada Allah. Tak kira hajat tu dunia ke, hajat tu akhirat ke. Sehingga Nabi kata hatta shis'a na'lihi idzan qat'a, sehingga kan tali kasutnya yang putus. Tali kasut putus, minta pada Allah, ya Allah gantilah yang baru. Itu usahalah cari. Usaha tu perintah Allah, kena usaha.
Kalau Allah Ta'ala bagi ni mudah tuan-tuan, tapi usaha kena. Tuan-tuan nak ibadah kena usaha, mana boleh duduk saja. Tuan-tuan nak syurga kena usaha tuan-tuan. Semua benda usaha tuan-tuan. Tak ada benda duduk saja tuan-tuan. Duduk saja tak dapat apa. Baik. Jadi tuan-tuan, sehingga kan tali kasut yang putus. Ada yang dalam sebahagian ulama salaf, dia minta semua pada Allah. Sehingga kan apa? Garam dalam masakan. Garam tak ada, habis kat rumah, ya Allah, kurniakanlah garam. Minta, ya Allah, mudahkanlah jalan nak dapat garam. Ataupun pelapit haiwan tunggangan dia. Macam itulah kita dalam dunia ni tuan-tuan. Kita rasa keperluan kita pada Allah, hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua rezeki yang kita dapat ni tuan-tuan, tak kira lah daripada orang ke, daripada 25 hari bulan ke, syarikat bayang ke, kerajaan bayang, hakikatnya daripada Allah. Hakikat ni. Cuma dunia ini dipenuhi dengan hukum sebab dan musabab, melalui sebab dan musabab. Nanti yang kita dapat direct daripada Allah dalam syurga. Syurga direct terus, dia tak ada perantara. Allah Ta'ala bagi terus. Adapun dunia ni tuan-tuan, tempat kita mencari pahala. Kita sedekah, betul tak? Dapat pahala. Kita bantu orang, dapat pahala. Itu hukum sebab musabab. Kerana hukum sebab musabab adalah ladang pahala, ladang beribadah. Ladang beribadah. Jadi tuan-tuan minta pada Allah. Tuan-tuan naik kereta, tayar pecah. Sebelum nak minta tolong dekat apa, minta plus highway ke, nak tahan orang ke, mula-mula minta tolong pada Allah dulu. Itu adab dia. Hatta orang yang boleh tolong pun, kalau Allah Ta'ala tutup hati dia, dia tak mau tolong, dia tak mau tolong. Kalau hati dia tutup, ataupun dia tak ada semangat ke, dia malas ke tuan-tuan. Jadi tuan-tuan minta pada Allah dulu, ya Allah, tayar pecah, bantulah ya Allah, mudahkanlah urusan ya Allah. Betul tak? Gitu. Cuma kadang orang fikir, kenapa Allah Ta'ala tak mai tolong? Ni dunia yang fana tuan-tuan. Dunia ni semua tempat manusia yang binasa, tempat yang hina dina tuan-tuan. Ini bukan tempat kita. Tempat kita di akhirat. Di akhirat Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita tuan-tuan, direct, dan kita dapat melihat Allah di dalam syurga. Sana tempat ahli syurga, itu sana tempat kemuliaan. Di sana layak kita melihat Allah. Tapi dunia ni, dunia tu sebut dunia, apa nama dunia? Daripada daniun, dunu'ah, hina dan rendah. Itu dunia. Sebab tu dunia tak boleh tengok Allah. Sebab dunia ni hina lagi rendah. Dia fana, dia binasa. Nabi Allah Musa alaihi salam kan minta nak tengok Allah. Bila bercakap dengan Allah di Bukit Tursina tu, rasa nikmat bercakap dengan Allah. Maka Nabi Musa alaihi salam kata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan, perlihatkanlah zat kamu, aku nak tengok. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala lan tarani, kau tidak akan dapat melihat aku selama-lamanya. Allah Ta'ala sebut tak boleh tengok. Tapi kalau nak tengok juga, walakin inzur ilal jabal, tapi nak tengok juga, tengok gunung sebelah. Gunung ni besar lah tuan-tuan. Tuan-tuan buat ada juga gunung Semanggui, tapi itu nama gunung, bukit tuan-tuan. Gunung Kinabalu, gunung Everest tu gunung lah. Bukit Larut yang besar tu pun orang panggil bukit, orang tak panggil gunung Larut tuan-tuan. Tak capai makam gunung lagi, gunung besar. Tapi tuan-tuan panggil gunung Semanggui, gunung lah tuan-tuan. Tapi dia maknanya bukit ya, kecil ya. Ni gunung tuan-tuan, tengok gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap di tempat dia, kau akan melihat aku. Bila Allah zahirkan zat Allah pada gunung, gunung pecah, gunung hancur. Sebab apa? Zat Allah itu qadim, azaliyun, abadiyun. Zat Allah itu tidak ada permulaan dan kekal selama-lamanya. Maka gunung tak boleh berhadapan dengan zat Allah yang qadim. Sebab gunung itu fana dia binasa. Semua yang ada kat dunia ni binasa. Di akhirat tak apa, syurga tu kekal. Allah kekalkan syurga. Syurga, hatta di akhirat kita boleh melihat Allah. Allah Ta'ala jadikan kemampuan kita melihat Allah. Syurga boleh berhadapan dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tolong kita di alam yang fana ni dengan menghantar hamba-hamba ni. Nabi SAW dalam perang Badar kan, malaikat datang turun, Jibril datang, Mikail datang tolong. Tapi tolong dalam rupa manusia lah, bukan dalam rupa malaikat. Malaikat mai tolong dalam rupa malaikat, hancur bumi tu, malaikat besar. Dia mai tolong dalam rupa manusia, dengan menunggang kuda dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kemudian
Ghina Allah anil khalqi. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk dia. Ini topik kecil. Tadi kita sebut bagaimana semua makhluk berhajat pada Allah, semua. Sekarang ni tuan-tuan, tajuk dia Allah Ta'ala tak perlu kepada semua makhluk dia. Kemudian pengarang menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala kaya daripada sekalian makhluk dia. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk dia. Ini sifat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kalau ada orang kata boleh dah Allah Ta'ala jadikan isteri baginya, ini sifat, soalan salah. Allah Ta'ala tak berhajat pada isteri. Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Boleh dah Allah Ta'ala buat anak dia? Subhanallah, hasya lillah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada anak. Yang berhajat pada anak ni manusia. Allah Ta'ala tak berhajat. Boleh dah Allah Ta'ala makan roti canai? Soalan apa ni? Yang makan roti canai kita, tuan-tuan. Ini betul. Soalan tu salah. Allah Ta'ala tak berhajat pada, soalan tu bercanggah. Makan roti canai bercanggah dengan sifat ketuhanan. Seolah-olah dia tanya, boleh dah Allah Ta'ala tak jadi Tuhan? Macam tu. Soalan apa ni? Soalan yang mengarut, yang bercanggah sesama sendiri. Sama orang kata, boleh dah Allah Ta'ala duduk atas arash? Ada orang sebut. Tak. Arash itu makhluk dan Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala jadikan arash untuk menzahirkan kekuatan dia. Inna Allah khalaqal arsha idharan liqudratih. Allah Ta'ala menjadikan arash untuk menzahirkan kekuasaan dia, kehebatan Allah. Wala yattakhidhu makanan li zati, bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Allah tak berhajat kepada arash. Allah Ta'ala tak berhajat pada kursi. Itu makhluk Allah yang besar. Allah Ta'ala tak berhajat pada apa-apa. Allah Ta'ala bukan macam makhluk kena duduk di atas sesuatu. Allah Ta'ala tak duduk. Yang fikir Allah Ta'ala duduk ni orang Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi dia kata Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 6 hari. Hari Sabtu Allah Ta'ala tak larat. Orang Yahudi tu. Jadi Allah Ta'ala duduk atas aras pasal rehat, tak larat. Tu orang Yahudi, dia hari Sabtu dia cuti. Sebab hari tu Allah berehat, penat. Buat langit bumi kan 6 hari. Itu dia panggil apa? Duduk atas aras tu berehat, penat. Dia rehat. Yang duduk, rehat, berdiri, berjalan, ni makhluk. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala menemplak kata-kata orang Yahudi ni, duduk berehat. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma wama massana min lughub. Dan kami jadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wama massana min lughub, dan kami tidak terkena penat dan lelah. Tak. Yang penat dan lelah ni hanyalah makhluk, tuan-tuan. Macam orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala tidur? Apa benda soalan ni? Tidur tu sifat kekurangan. Boleh tak Allah Ta'ala nak berehat? Ni soalan apa, tuan-tuan? Saya jumpa ada orang lagu tu. Pasal apa dia nak kata Allah Ta'ala duduk rehat atas arash? Oh, mengarut, tuan-tuan. Allah Ta'ala beristiwa di atas arash seperti mana yang dengan layak dan dengan kebesaran dan keagungannya. Beristiwa, bukan duduk rehat. Beristiwa, yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Baik, tuan-tuan. Kemudian dan hamba, kata pengarang, dan hamba tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Tuan-tuan tak boleh bagi mudarat, manfaat dan mudarat, tak boleh. Allah Ta'ala tak berhajat pada ibadah, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak berhajat pada sedekah, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak berhajat pada zikir, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak berhajat pada semua. Tuan-tuan tak boleh memberi manfaat kepada Allah, dan tuan-tuan tak boleh bagi mudarat pada Allah. Jangan ingat bila kita semayang maka kita telah memberi manfaat kepada Allah. Salah tu. Jangan fikir bila kita buat maksiat kita telah mengurangkan darjat ketuhanan. Allah Ta'ala tak berhajat pada ibadah kita, dan Allah Ta'ala tak berhajat kita meninggalkan maksiat. Kita yang berhajat pada ibadah, tuan-tuan. Malah kalau tuan-tuan ngaji bab sains, ibadah yang tuan-tuan buat ni semua untuk tuan-tuan. Semayang untuk menenangkan hati, jiwa.
puasa untuk kesihatan, zakat untuk ekonomi, tolong orang yang susah. Mana ada syariat Islam ni tuan-tuan yang merugikan kita? Semua untuk manusia. Tak boleh berzina supaya jaga nasab, tak boleh mencuri nak jaga harta, tak boleh minum arak, jangan rosakkan akal. Semua undang-undang Allah semua untuk manusia. Untuk manusia. Yang kita semayang berzikir untuk memberi ketenteraman dan kekuatan jiwa. Untuk kita juga. Kan dalam hadis kita sebut, kalaulah semua makhluk ni jahat macam makhluk paling jahat, tak rugi langsung Allah. Daripada zaman Nabi Adam, jin dan manusia sampai hari kiamat jahat macam iblis, tak kurang kerajaan Allah. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia semua baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak bertambah dalam kerajaan Allah walaupun sedikit. Kita yang berhajat pada ibadah, kita yang berhajat jangan buat maksiat, betul tak? Kita berhajat. Kalau kita buat maksiat tunggang langgang tuan-tuan, pakat berjudi rosak habis harta kita, pakat berzina rosak habis nasab, tak tahu siapa bapak dia. Pakat mencuri, semua pakat susah hati tuan-tuan, tak boleh nak jaga harta. Pakat rasuah tuan-tuan, habis semua projek patut elok jadi jahanam semua. Jadi segala undang-undang Allah ni untuk manusia, untuk kebaikan, limaslahatil ibad, untuk kebaikan manusia. Kemudian bahkan Allah Ta'ala maha kaya daripada mereka dan amalan mereka. Allah Ta'ala tak berhajat pada ibadah, kita yang berhajat pada ibadah. Dengan ibadah yang kita buat, kita dapat ketenteraman dan jiwa yang kaya, jiwa yang tenteram, dan kita mendapat syurga dan pahala di akhirat. Kita yang berhajat, jangan silap. Kemudian walakinnahu la tanfa'hu, tidak memberi manfaat kepadanya ketaatan orang yang baik. Orang yang baik buat macam-macam ibadah, tak ada sebarang manfaat bagi Allah. Dan tidak memberi kurang ataupun mudarat pada Allah dengan maksiat orang yang jahat, tak kurang walaupun sikit. Tetapi Allah Ta'ala suka hambanya yang bertakwa dan taat. Yang mana bertakwa dan taat Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala janjikan pahala dan syurga. Dan Allah Ta'ala murka kepada hambanya yang melakukan maksiat. Allah Ta'ala murka, maka Allah janjikan neraka, dan Allah Ta'ala janjikan neraka, dosa dan azab neraka yang pedih. Dan Allah Ta'ala kaya daripada semua hamba dia, tak berhajat. Inilah menunjukkan kesempurnaan wujudnya Allah dan kebaikannya kepada hambanya, dan cintanya untuk memberi manfaat pada manusia. Allah sangat suka, sayang pada manusia, nak bagi manfaat pada manusia. Dan Allah Ta'ala sangat berkehendak untuk menghilangkan segala mudarat daripada manusia. Sebab tu dia haramkan segala benda-benda maksiat ni, judi, arak, rasuah, bunuh orang. Kenapa? Ini memberi mudarat pada manusia, Allah Ta'ala haramkan. Qala subhanahu wa ta'ala, firman Allah Ta'ala, man amila salihan falinafsih, barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikan itu untuk dirinya. Wa man asaa fa alaiha, siapa yang melakukan dosa, maka dosa itu atas kepala dia, dia sendiri yang tanggung. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak menzalimi walaupun sedikit terhadap hambanya. Habis tuan-tuan. Ada sikit kita tuan-tuan, perbendaharaan Allah tidak pernah habis. Itu akan datang. Cukup sekadar itu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu muslimin wa muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarraqana wa ba'd tafarraqan ma'suban. Wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la tuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.